Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Selamat datang ke channel YouTube saya. By the way, saya Noji. Okay, kalau korang belum subscribe lagi channel saya, jangan lupa subscribe dulu, okay? Audio Jungle. So, hari ni saya nak cerita pasal macam yang korang tengok kat tajuk lah kan. Hari ni macam suspense sikit kan. Okay, hari ni saya nak cerita pasal penampakan. So, jom kita dengar apa yang saya nak cerita. Tak nak panjang-panjang lagi lah, nanti kan panjang video ni kan. Okay, first kejadian ni jadi masa saya dalam 18 tahun kot, umur saya macam tu lah. 17 ke 18 tahun, lebih kurang macam tu lah. Masa tu saya duduk dekat rumah arwah abah saya lah. Okay, masa jadi benda ni, dia tengah malam tau. Tengah malam, saya tengah tidur masa tu. Saya tengah tidur. Lepas tu memang betul-betul dalam pukul 1-2 pagi macam tu lah. Orang kata kalau 1-2 pagi kan dia agak aktif kan. Mungkin dia pun nak keluar membeli belah, shopping tengah malam kan. Siapa tahu. So masa jadi tu saya tengah tidur. Lepas tu saya terjaga. Saya masa tu tengah selimut. Saya tidur seorang. Saya tengah selimut. Saya tidur dekat bilik tengah rumah arwah saya tu. Dia ada 3 bilik. Satu bahagian bawah, 2 dekat bahagian atas. Dia bukan double story, dia macam half lah macam tu kan. So saya tidur dekat bilik tengah. Saya tengah selimut. Lepas tu saya terjaga tau. Lepas tu saya pandang dekat, tiba-tiba mata saya terpandang dekat pintu. Saya pandang kat pintu. Ya Allah, berderaunya darah saya masa tu. Saya nampak satu susuk. Telan air liur aku. Satu susuk. Dia bukan putih tapi dia serba hitam. Daripada atas sampai ke bawah. Dengan rambut-rambut semua hitam lah. Lepas tu goosebump. Lepas tu saya nampak dia dekat tu tau, dekat pintu. Saya macam saya dah macam jantung saya dah rasa nak terkeluar, rasa macam nak meletup. Masa tu laju gila lah kan. Lepas saya nampak. Lepas tu saya cepat-cepat tutup. Kita macam biasalah tengok cerita hantu ke apa, kalau apa kan kita mesti tutup muka dengan selimut kan. Macam tu lah saya tutup muka saya dengan selimut. Tapi masa tu dah memang dah berpeluh-peluh. Satu badan dah berpeluh, kaki tangan semua sejuk. Lepas tu saya buka balik selimut tu. Saya tengok dia makin dekat tau. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya tengok dia makin dekat hujung katil saya. Dekat ujung katil. Daripada pintu, tiba-tiba dia dah ada dekat ujung katil. Sambil tengok saya, tahu tak. Tapi saya tak nampak muka dia sebab dia serba hitam kan. Tak nampak muka dia, tapi memang dia tengok kita macam. Saya macam, ya Allah, saya memang kaku. Saya tak boleh menjerit, tak boleh apa masa tu. Saya tengok, lepas tu saya terus tutup balik muka saya kan dengan selimut kan. Saya terus selubung balik kan. Saya selubung, lepas tu saya baca-baca, macam biasalah. Memang saya ni susah sikit lah. Walaupun masa tu saya takut, tapi memang tak ada climax lah cerita saya tu kan. Memang saya punya cerita hantu tak ada climax. Sorry lah korang. Memang masa tu bila saya dah tutup untuk kali kedua tu, saya baca dan saya terus tertidur. Sedar-sedar dah pagi dah. Aku pun tak tahu mana dia pergi dah. Dah pergi shopping mana tak agaknya kan. Itulah itu. Tapi itu memang saya tak boleh lupa kan. Memang ya Allah Tuhanku, sebab saya nampak kan. Nampak depan mata saya macam. Lagipun kita dah besar masa tu. Kalau kecil aku rasa aku buat bodoh je kalau aku nampak kan. Ni tak ada. Nampak dia macam ya Allah Tuhanku. Saya masih ingat lagi tahu macam mana dia berdiri, macam mana rupa dia. Memang saya tak lupa. Memang tak tahulah nak cakap macam mana. Mungkin orang yang dah pernah nampak, dah pernah lalui, tahu kot perasaan saya. Berasa takut dia masa tu macam mana. Yang tu yang first lah. First yang saya nampak. Tak adalah first, sebelum tu kan saya dah pernah nampak tengkorak tu kan. Ni kira macam saya nampak full body tau. Yang tengkorak tu saya nampak kepala je kan. Yang ni saya nampak full body. Daripada atas sampai ke bawah semua hitam. Rambut panjang hitam semua. Memang menakutkan lah. Memang Allah, kita tahu tu
jin dengan syaitan nak mainkan kita, tapi tak tak boleh lah. Dah besar kita rasa macam ni, takutnya ya Allah. Itu. Okey, yang keduanya, saya ada je nampak beberapa kali lah, nampak juga kadang macam kelibat yang tu kan. Tapi yang ni yang macam saya nampak yang kelibat tu macam sipi-sipi kan. Yang ni dia macam depan-depan mata lah macam tu kan. Okey, yang kedua, sebelum saya duduk rumah saya yang ni, saya pernah pindah dekat, dia owner yang sama, tapi dekat fasa, dekat rumah mak saya, fasa 1 tu. Masa tu dia nak jualkan rumah tu dekat orang lain, so dia bagi rumah ni dekat kita lah. So saya sempat duduk dekat situ dalam sebulan 2 je kot. Lepas tu dia dah bagi rumah yang ni lah, rumah baru ni. Okey, masa tu saya tengah ni dah bangun pagi sebelum subuh. So saya masa tu saya bangun gosok baju sekolah budak-budak kan. Tapi saya dah kejut diorang lah. So diorang bangun dulu. Okey, lepas tu diorang tengah mandi. Lepas tu saya kejut lah. Dah kejut. Lepas tu diorang mandi. Lepas tu saya tengah gosok baju. Dia ada 4 bilik dekat rumah tu, ada 4 bilik. Yang saya gosok baju ni, kira kita letak barang-barang lah kan. Dia berhadapan dengan bilik air. Saya tengah gosok baju. Gosok. Lepas tu saya kita kan macam gosok, walaupun kita gosok, mata kita kiri kanan semua kita boleh nampak macam sipi-sipi kan. So saya nampak benda tu, dia budak kecil, tapi hitam. Tangan, muka dia semua hitam. Dia macam dekat pintu tempat gosok saya tu, betul-betul ni gosok, ni pintu kan, macam tu. Dia tinjau saya macam ni. Macam tu dia tinjau saya macam tu, dia dengan tangan dia tu macam tu. Tapi muka dia separuh je lah nampak kan. Memang hitam legam kau tahu lah, dia memang hitam, sangat-sangat hitam. Syaitan tu kan, tak tahulah. Memang hitam gila dia tengok saya macam tu. Tapi saya perasan, saya cepat-cepat pandang macam tu. Saya tengok, lepas tu saya keluar pada bilik tu. Saya tinjau macam tu kan, tengok tak ada. Lepas tu tengok anak-anak saya semua dalam bilik air. So apakah itu? Korang fikirlah sini. Tapi cerita saya memang tak ada climax lah. Memang dia akan mati kat situ je. Itu yang saya nampak, yang memang depan mata saya. Memang saya rasa benda hitam tu, 2 tu, memang saya akan ingat lah sampai bila-bila, selain daripada suara-suara yang saya dengar tu kan. Suara tu pun ada juga kisah dia lagi satu. Yang tu dekat sini, tapi saya takut sikit yang cerita nantilah kan. Tapi memang benda tu menghantui hidup saya tau. Itulah yang saya memang ingat lah. Memang nampak depan mata saya sendiri. Okey, yang ketiga, sebabkan story kita tak panjang, so saya panjangkan sikit. Yang ketiganya, saya ambil gambar anak saya yang sulung. Dulu rumah mak saya ada pokok mangga tau depan tu. Lepas tu saya ambil gambar dia. Masa tu dia main basikal. Lepas tu saya suruh dia berdiri dekat pokok mangga tu. Berdiri dekat pokok mangga tu, saya pun ambil gambar dia. Lepas tu mula saya tengok dekat gambar tu. Saya tengok lah dekat gambar tu kan. Saya tengok mula saya ingatkan mata saya tau. Saya rasa macam mata aku ke kan, macam tu. Lepas tu saya tengok, saya nampak benda tu macam dia macam lutsina. Dia bukan yang macam separuh kita tengok nampak putih batak. Dia lutsina, tapi memang nampak rambut dia panjang, mata full lah, memang nampak muka yang mengerikan. Tapi ini macam satu family, kau tahu tak, daripada mak, bapak, anak-anak semua, cucu cicit semua ada dekat pokok tu. Mula saya tengok seorang, saya tengok betul ke apa aku nampak ni. Lepas tu saya tanya abang saya, abang saya pun cakap benda yang sama, kakak saya pun cakap benda yang sama, mak saya pun cakap benda yang sama, kawan abang saya pun ada tengok, dia pun cakap benda yang sama. Dekat pokok mangga tu memang menimbun anak beranak dia kau. Aku tak tahulah apa yang dia seronok sangat duduk kat pokok mangga tu. Patutlah mak aku punya mangga tak berbuah agaknya. Saya tu tak ada rezeki. Jangan percaya tu tahayul semua tu. Tapi memang
banyak lah. Lepas tu pokok tu dah kena tebang. Mungkin sebab tu kot. Dia dah tak ada rumah kan. Dia pergi berumah kat rumah orang lain. Rumah kat rumah kita semua kan. Itulah yang saya tengok. Tapi gambar tu dah tak. Sebab telefon saya tu dah rosak. So dah tak adalah gambar tu. Saya pun masa tu pun kita tak adalah. Macam kuasa viral ni semua tak ada. Saya pun tak ada post dekat mana-mana social media pun. Saya biarkan je. Tapi itu macam menjadi kenangan lah untuk kita kan. Sampai sekarang pun kita masih bercerita lagi pasal benda tu. Macam, wih, teringat kisah yang dekat pokok mangga lah. Macam tu lah. So, itulah cerita seram saya yang tak berapa seram hari ni. Sama juga macam sebelum ni. Saya tak tahulah. Saya ni jenis suka tengok cerita seram. Saya suka bercerita seram. Tapi untuk saya ambil mood seram tu, nak cerita dekat orang, dekat korang semua, saya tak pandai lah. Saya tak reti nak buat mood seram tu. Sampai nampaknya aku duduk depan pintu rumah tu tak. Punya takutnya aku nak bercerita. Tapi mungkin orang dengar takkan takut lah. Sebab saya punya bercerita tu macam tak menakutkan ni kan. Mungkin adalah sound effect. Buat kata anak buah saya cerita tak takut. Tapi sound effect tu yang menakutkan. Tapi itulah hakikat dia yang saya pernah jumpa semualah. Mungkin korang pun ada juga kan pengalaman mistik macam ni kan. Saya rasa kita semua ada yang lalui lah. Mungkin orang beriman tu kurang lah kot kan. Iman kat dada dia banyak. Macam kita ni tak tahulah kan. Ada je lah benda-benda ni nak mendamping lah, nak mengacau lah apa semua kan. Cuma sebenarnya kita ni tak boleh terlalu takut dan tak boleh terlalu berani. Dia macam half-half macam tu. Macam saya kalau saya takut, saya tiba-tiba akan jadi rasa takut sangat tau. Macam sekarang, nak cerita kena cerita dekat depan pintu rumah kan. Kadang-kadang tu saya okey, kadang-kadang saya rasa takut macam itulah. Tapi itulah dia yang saya boleh share dengan korang lah. Benda yang saya lalui tu. Memang yang dekat rumah arwah abah saya tu, itu memang saya rasa susah gila saya nak lupa tau. Sebab dia memang real depan mata saya sendiri. Bukan saya tengok TV ke apa, tak. Dia memang real depan mata saya sendiri. Saya nampak depan mata kan. Macam budak tu dia tak apa sangat. Sebab dia macam tunjukkan diri dia separuh je. So saya tak ada. Lagipun sekejap kan. Dia macam sekejap je. Tapi yang dekat rumah arwah abah saya tu, ya Allah, saya tak boleh lupa. Memang kalau cerita, saya akan naiklah segala bulu roma yang ada tau. Memang tak. Okay, so saya rasa saya nak habiskan video saya hari ni sampai sini je lah. So saya harap sangat-sangat korang terhibur dengan cerita seram saya yang tak berapa nak seram ni. Dengan bunyi kereta lalang burung berkicau-kicau kat depan ni. Saya harap korang terhibur tau. So jangan lupa subscribe saya, okay? Sokong saya, like, share, thumbs up ke apa benda lah yang ada dekat YouTube punya ni kan, bawah-bawah ni. Tekan je lah. Lepas tu nantikan video saya yang seterusnya. Buat masa ni saya belum boleh buat haul lagi lah. Nantilah. Nanti ada rezeki saya akan buat video haul. Ni saya buat, saya cuma nak ceritakan pasal kisah entiti bukti saya lah. So korang jaga diri baik-baik tau. Duduk rumah diam-diam, jangan pergi mana-mana. Sekarang pun kat tempat saya dah kena PKPB kan. So duduklah rumah diam-diam. Kalau yang bekerja tu jaga diri baik-baik. Basuh tangan selalu, jaga jarak semua, okey? Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur, okey? Bye, Assalamualaikum.